Hai, sejahtera. Saya Cikgu Khairul akan mengajarkan anda unit 8 perkhidmatan awam pemangkin pemangkin negara dalam pendidikan moral tingkatan 2. Okey, akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. So, kita belajar. Jom. Bukan perkhidmatan awam. Yang pertama ialah mahkamah. Okey. Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Perjalanan Malaysia, Sekolah Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan Jalan, Hospital. Ini semua adalah contoh-contoh perkhidmatan awam Malaysia. Walaupun ia adalah salah satu agensi kerajaan persekutuan, agensi kerajaan ini juga salah satu contoh perkhidmatan awam. Majlis Pembandaran, Majlis Daerah, bagi setiap tempat. Itu juga salah satu contoh kata. Baiklah, kita pergi kepada kepentingan agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat. Tadi awak dah tahu dah contoh-contoh agensi perkhidmatan awam. Salah satunya sekolah. Dalam agensi sekolah itu ada cikgu, ada kerani, ada apa, itu semua adalah kaki tangan awam. Okey, orang yang berkhidmat kepada dan pelanggan-pelanggannya ialah awak sebagai murid, murid sekolah. Jadi apa kepentingannya agensi perkhidmatan awam kepada masyarakat? Apa kepentingannya kepada awak? Okey, pertama, dia adalah menjadi perantara kerajaan dengan rakyat. Maksudnya orang yang melaksanakan dasar kepada rakyat. Contohnya KPM. Okey, Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, menetapkan dasar pendidikan negara. Jadi cikgu lah yang melaksanakan dasar pendidikan negara, itulah yang menyampaikan dasar itu kepada anda. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada rakyat. Di sekolah terdapat banyak kemudahan yang diberikan kepada murid. Itu contoh di sekolah. Okey. Ada banyak contoh. Contohnya kemudahan dari segi kawalan jalan raya. Okey, kita ada polis trafik. Okey, kemudahan dari segi undang-undang di jalan raya. Kita ada JPJ dan kita ada polis trafik. Itu contoh. Okey. Yang ketiga, memberikan kesedaran dan pendedahan kepada masyarakat tentang pelbagai perkhidmatan awam yang disediakan. Okey. Inilah kepentingan dia. Kita nak semua masyarakat menyedari, okey, dan terdedah kepada pengetahuan berkaitan perkhidmatan awam yang disediakan. Apa perkhidmatan awam yang disediakan? Okey. Yang keempat, membantu melecehkan pentadbiran negara. Jika tiada pihak agensi perkhidmatan awam, agak sukar untuk kerajaan melecehkan pentadbiran negara, melaksanakan dasar. Dan yang terakhir sekali ialah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Buktinya sekarang, awak hidup aman sahaja, tak ada gaduh-gaduh kan. Ini kerana setiap agensi perkhidmatan awam memainkan peranan masing-masing. Baik, seterusnya kita pergi cara menghargai agensi perkhidmatan awam. Bagaimana kita nak berkasih kepada kaki tangan awam, okey, yang berkhidmat sebagai laksana dasar negara. Okey, yang pertama yang perlu kita lihat ialah mematuhi etika ketika berurusan di agensi perkhidmatan awam. Okey, contoh, ketika awak mengikut mak dan ayah pergi ke Jabatan Pengangkutan Jalan Raya. Okey, mak dan ayah nak renew lesen. Apa yang patut kita buat? Okey, sebelum awak PKP, okey, datang ambil nombor kemudian beratur. Ikut giliran. Okey. Kedua, etika pakaian. Pakaian tak boleh memakai pakaian seksi. Okey. Jadi itu salah dari sudut etika. Okey. Sama lah juga anda di sekolah. Mematuhi etika pemakaian di sekolah. Mematuhi undang-undang peraturan sekolah. Okey. Sebab sekolah adalah merupakan salah satu prinsip perkhidmatan awam. Yang kedua, sokong program yang dianjurkan. Okey, kerajaan telah mengamalkan banyak program untuk rakyat. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya menyokong program yang dianjurkan. Tidak kiralah dari segi aspek apa. Okey, yang ketiga, tidak menyalahgunakan kemudahan yang disediakan. Kita ambil skop di sekolah. Okey, sebagai seorang murid, okey, bagaimana kamu nak berterima kasih kepada agensi pelaksana, pihak agensi perkhidmatan awam di sekolah, iaitu tidak merosakkan kemudahan
prasarana di sekolah. Contohnya meja, kursi, janganlah diconteng, janganlah dipatahkan, janganlah dirosakkan. Kerana sikap pelajar yang tidak bermoral, dia akan melakukan perkara itu. Itulah cara mereka tidak menghargai jasa guru pada. Okey, jadi kita terangkan tentang bagaimana kamu nak menghargai terhadap agensi perkhidmatan awam, terutama di sekolah. Yang keempat, setelah kamu mendapatkan ilmu daripada guru, setelah kamu belajar sesuatu daripada guru, kamu harus mengucapkan terima kasih lepas mendapatkan ilmu. Contoh, habis belajar, biasa awak ucap terima kasih cikgu. Caranya ucapan terima kasih bukan hanya di dalam kelas. Ucapan terima kasih itu hanya dilontarkan selepas kamu mendapat perkhidmatan yang terbaik. Tidak kiralah kamu pergi ke mana, kamu pergi pejabat kosmen pun, lepas kamu berusaha ucapkan terima kasih. Kamu pergi ke jabatan, okay? Jabatan Penerangan Pendaftaran Negara untuk buat IC kad pengenalan, kamu dapat IC, kamu ucapkan terima kasih. Okay? Jadi ucapan terima kasih itu amat mahal untuk kita sentiasa ucapkan. Kalau tak ucapkan, memang anda adalah orang yang dan tidak memandang-mandang kepada kaki tangan agensi perkhidmatan awam. Ini berlaku apabila awak menganggap cik, kira lalu cik. Itu salah. Perspektif negatif seperti itu adalah salah. Kerana orang yang bekerja perkhidmatan awam sanggup berkorban apa saja memberikan perkhidmatan yang baik kepada awam sebagai seorang awam. Okay? Itu juga dengan kaki tangan awam yang lain. Mereka berhempas sedaya upaya untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Contohnya polis, okey, KPJ, okey. Mereka pihak berkuasa yang lain sanggup menggadaikan masa, sanggup menggadaikan jawab hanya untuk menjalankan tugas yang diamanahkan, okey, walaupun terpaksa mengetepikan keluarga. Contoh selain ialah doktor, sanggup dah balik rumah datang semula apabila kita bertugas, okey, kerana ada pasien ataupun pesakit yang perlu dioperate. Contoh doktor pakar kan, nampak tak? Kalau tak ada kaki tangan awak ini, maka rakyat Malaysia akan mengalami kesukaran, okey, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, dan yang terakhirlah menggunakan bahasa yang sopan ketika samalah caranya dengan awak belajar. Jika awak belajar, awak bercakap dengan cikgu, pastikan bahasa yang anda gunakan itu bahasa yang sopan, ya murid-murid. Jangan sesekali kamu kurang ajar dengan itu. Tidak kiralah kamu ke mana, pergi ke mana, nak berurusan dengan kedai pun cakap dengan. Jika anda bercakap biadab, maka kesannya dan jejaknya pun kembali kepada. Sebab itu harus dilakukan dengan antara lain disebabkan percakapan. Mungkin kita tak jaga. Kita tengok contoh yang terakhir. Yang terakhir berkaitan dengan peranan agensi perkhidmatan awam. Saya berikan sedikit peranan atau tunang tugas agensi perkhidmatan awam. Yang pertama, Polis Diraja Malaysia. Bidang tugas dia tangkap undang-undang kan. Pelihara undang-undang dan ketentraman, tegakkan keamanan dan keselamatan Malaysia, cegah mengesan penjenayah, kad dakwa salah, dan risikan keselamatan. Contohlah, kalaulah ada pecah rumah, ada berlaku pergaduhan di kawasan perumahan awak, orang pertama yang awak buat adalah polis. Tugas mereka akan menyiasat. Beberapa hari pertama mereka akan ambil laporan, mereka akan bertindak. Kemudian minggu 15 hari mereka akan menjalankan siasatan. Baik, bagi Jabatan Bomba, tugas Jabatan Bomba ni memberi hikmat pencegahan dan pemadaman kebakaran, penguasaan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan, padam kebakaran dan menjadikan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan. Okey, tadi saya kata rumah terbakar kan, awak call bom. Okey, kita memadamkan api ke. Okey, tapi janganlah awak buat palsu ke apa jabatan. Agensi awam sangat penting. Tapi bomba bukan sahaja menyelamatkan rumah yang terbakar,
padam api terbakar, kamu juga akan menyelamatkan jiwa, menyelamatkan haiwan, orang. Kemalangan jalan raya itu tugas perempuan. Okay? Seandainya kalau awak terlibat dalam kemalangan jalan raya, okay? Kaki awak tersepit di dalam kereta, siapakah yang keluarkan semasa kemalangan jalan raya? Kan Jabatan. Baik, kita tengok contoh yang ketiga, Jabatan Penerangan Malaysia. Pernah dengar tak Jabatan Penerangan Malaysia? Saya yakin dan pasti awak jarang dengar. Okay? Apa fungsi dia? Yang pertama, dia beri penerangan, jelaskan tentang dasar-dasar falsafah dan wawasan negara. Bagaimana dia main peranan? Contohlah, iklan melalui iklan di TV, televisyen selalu awak tonton. Okay? Dia memberikan hibah maklumat kaitan dasar-dasar melalui surat khabar, melalui media massa seperti Facebook, seperti Instagram, seperti WhatsApp, seperti Telegram dan sebagainya. Okay? Kenapa? Supaya dapat membina dan menyebarkan luas jaringan komunikasi yang menyeluruh, supaya awak sebagai rakyat Malaysia tahu apa itu dasar negara. Okay? Kadang-kadang rakyat Malaysia, nama je rakyat Malaysia, tapi dasar negara pun tidak tahu. Okay? Yang kita tahu, komplain kepada dasar yang kerajaan telah laksanakan. Okay? Awak menyalahkan kaki tangan awak. Itulah sikap mentaliti buruk rakyat Malaysia. Itu kita hargai jasa dan pengorbanan perkhidmatan. Dan yang contoh terakhir yang saya nak terangkan di sini ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, okay, yang telah dikuasakan pada 2009. Okay. Tugas dia terima aduan tentang pelakuan rasuah. Rasuah ni tak kira lah sama ada yang memberi ataupun yang menerima. Awak nak lapor dari pihak mana? Pihak yang menerima. Okay. Orang yang memberi, awak nak lapor orang yang memberi rasuah. Awak nak lapor orang yang terima rasuah kepada agensi ini. Okay. Kerana itu memang bidang tugas dia di bawah Akta SPRM tahun 2009. Kalau tak silap cek lah. Dan yang terakhir, SPRM ni mendidik orang ramai supaya benci. Kalau boleh jangan amalkan rasuah. Samalah juga kalau awak dengan cikgu, jangan nak bagi rasuah kepada cikgu awak. Nak minta sesuatu, awak bagi hadiah. Tak sesuatu, awak belanja makan. Cikgu tak makan, rasuah. Dan baik-baik, cikgu awak tak makan, rasuah. Sekian saja daripada saya. Saya harap dan dapat buat latihan selepas ini di test. Okay? Dan yang paling penting, tahu mana cara nak berucapkan terima kasih serta apa pentingannya dan awam kepada rakyat Malaysia. Okay? Ibarat awak, apa pentingnya kepada anda sekarang ini. Inilah yang saya nak analogikan kepada anda. Saya nak memberi gambar penting. Ya. Baiklah murid, sampai di sini saja. Saya harap kamu faham. Sekian.